Shazam 2 behind the scenes teaser ya. Jom kita tonton. Hello, my name is Zachary Levi. I should have a little tag. And I play Shazam. We all established something very special in the first movie. And in Shazam Fury of the Gods, we expand on that. Now they have to balance their life with being superheroes. This is where you hang out with your superhero friends, isn't it? These goddesses come to our world. Our incredible new villains, Lucy Liu and Helen Mirren. She's kick-ass as Calypso. We have mythological creatures. Minotaurs, harpies, and dragons. When I talk about upgrades, we got an upgrade, huge upgrade in the suit. Bigger action sequences, bigger set pieces. We go from Athens to Philadelphia. We go from the Rock of Eternity and the Library of Eternity to the Realm of the Gods. So we get to go to environments that were never explored in the first film. We have it all. 3, 2, 1. Shazam! Fury of the Gods takes the excitement and the action to a whole new level. It's going to be more of a spectacle. This fun all around. You're in store for a treat, y'all. Nice. Pada aku, Shazam 2 ni is one of the surprises daripada DC fandom ya. Aku tak expect pun filem ni is going to be awesome, but lepas tengok behind the scenes teaser ni aku macam dang, I can't wait for 2023. It's going to be interesting pasal kita nampak Helen Mirren sebagai Hespera dan juga Lucy Liu sebagai Calypso. Diorang adalah dua anak perempuan kepada Atlas, dan Atlas is one of the 7 gods yang memberi kuasa kepada Shazam, Shazam. So it's going to be interesting. Adakah mereka datang nak curi balik kuasa tu? And kalau macam tu, Shazam dah tak jadi Shaz, dia akan hilang one of the alphabet, so dia tak boleh jadi Shazam lah. So apakah reaksi korang? Apakah reaksi korang? Silakan Wan Muhammad. Dulu kalau dia tengok Black Adam, tikus menggelupur. Bila tikus tengok The Flash, tikus takut. Yang ni dia terkencing. Macam, korang boleh buat benda yang bagus. Sebab Black Adam dengan Shazam ada kaitan. Dan lepas tu kau tiru formula Marvel tau. Kau ambil yang tua-tua, which is dia ambil juga dalam Black Adam, dia cast Pierce Brosnan as Dr. Fate. Ini kau ambil Hespera, kau ambil Helen Mirren dengan Lucy Liu. Kau ambil dua spektrum bro. Orang yang suka white, orang suka Asia. Memang dia orang akan tengok lah. Dia akan endorse. Macam apa Ant-Man, Michael Douglas datang. Oh, aku nak tengok Michael Douglas. Anthony Hopkins dalam Thor, aku nak tengok. So sekarang tikus kata, diorang dah pandai. Itu sajalah. Cuma dalam Shazam ni, aku suka bila diorang dah explore world building lagi banyak. Bila diorang kata diorang pergi ke lair of mana-mana, banyak mythological creature. To Library of Eternity, then the Realm of the Gods. Dia dah jadi macam level Thor. Dia dah jadi macam Thor punya mythological level. So I'm like, damn. Dengan cara yang secara senang ialah WB bagi banyak duit kat diorang. Kalau tidak nanti dia punya CGI macam kita tengok dalam Shazam tu, biasa-biasa. Tetapi aku tengok yang Shazam yang dulu, dia orang kata, ada orang komplain walaupun plot dia macam sama-sama, tak tahu apa ni, tapi dia use the character driven punya plot tau untuk buatkan cerita tu berjaya. Walaupun kau rasa macam tak boring sebab dia center on the guy, the kid wants to find his mother. So dalam ni dia apa dia nak buat cara dia? Adakah plot driven ataupun still character driven lagi? So how they respond to it? It's character driven lah. Because Hespera and Calypso turun ke bumi nak minta balik kuasa ayah dia, Atlas. So it's going to be interesting lah. Tapi itulah kenapa nak minta kuasa ayah dia balik? Apakah konspirasi dia sebenarnya? Something happen to Atlas? I think ni aku maybe diorang nak ambil kuasa tu nak pergi perang dengan dunia lain aku. Kan Black Adam. So I will looking forward for it lah. Tengok lah, Law Shazam saja diorang boleh explore macam-macam. Tu baru Shazam lah. Yes. So dan aku sebenarnya agak geram waktu Shazam keluar dulu, dia keluar sekali yang Captain Marvel. Dah lah nama Shazam pun Captain Marvel juga. So diorang punya box office tu, of course orang pergi ke Marvel. Sekarang ni tikus dah menggelupur 2023, kau jangan kacau Shazam, tolong. Biarlah Shazam 2 ni, Fury of the God ni flourish dengan diorang punya sendiri.
So in my opinion, I would looking forward of how dia nak explore the world building. And then macam kau cakap lah, kita dia ada actress kan, mana Solomon, mana Hercules, mana tu ada Tis kan. Lepas tu apa sejarah dia, kenapa dia orang bagi kuasa kat Shazam? Kenapa? Adakah sebab nak tolong manusia ke? I would love if they can explore that. And one more thing, I think Mercury is speed kan. Yes. Aku kalau boleh nak cakap, kalau boleh dia orang kaitkan juga Flash dengan Mercury. Maybe Mercury tu ada bagi sikit kat Flash, ada bagi sikit kat Shazam. Maybe lah, I would love in that kind of angle. Itu saja. Nice. Law kan law. Terus Solomon pula aku ada harta juga sebenarnya. Okay. Ferris, what do you think about the mythological aspect of Shazam? Rasa macam Thor Aku dah buat post macam overlay. Okay, pertama saya. Okay, behind the scenes footage doesn't convince me. So okay. So I rather watch a teaser trailer or something, and then baru aku convince and then give my thoughts on it lah. But you know they are still in production, right? In New Orleans, because they recently wrapped, so they have barely any CG. I know. Dia orang tak sempat post production lagi. However, I am impressed that nampak sangat Warner Brothers bagi lebih banyak duit because the first suit baru set everything, because the previous film was shot under 100 million now. Oh, tu yang gaduh dalam gelap. Final act tu gaduh dalam gelap kan, nak save VFX lah. So this one looks actually quite good in terms of, you know, you bring back the same director, so he knows what he is doing, and then you give more money. It's like Marvel giving James Gunn more money for Guardians 2 lah. Yes. So I expect it to be much more colorful, much more action scenes, much more lore, and the casting of Helen Mirren and Lucy Liu memang best lah. Memang aku best. Oh yeah. And then Lucy Liu is still hot, man. After all these years, Lucy Liu is still hot. I think the last time you saw a female villain in a superhero film was Thor Ragnarok lah, when we saw Kate Blanchett as a female villain. Kau lupa ada Task Mistress bro, earlier this year. Kau janganlah bagi tahu. Stress pula tak sel. Ada Task Mistress bro. Aku tak nak jawab lagi lah. Okay. Terus berajuk. Betul lah, you know, what can I say? It's good lah. You have two female villains lah. So it's yes. It to me it kind of melambangkan that we are going to go the extra mile. Now I put 2 perempuan orang jahat dalam filem. Yes, and pelakon-pelakon bagus pula tu, Lucy Liu and Helen Mirren. So it's not calon-calon pelakon. And then said, okay, look, we the parting place is we are going to up the ante. You know what I mean? Kita akan, you know, it's going to be good lah. The footage that we saw is promising lah. But if you want me to say what I think the movie is good, I have to see footage. Jauh lagi bang. Dia 2023 bang. We still have a whole year to go through. Yeah. Alright. So kalau aku nak tambah lah, tikus tu terkencing bukan sebab Shazam dia. Sebab dia buat Task Mistress lah. Kita bagi kau villain Task Mistress. Lepas tu terasa kita bagi 2 villain, 2 pelakon yang ikonik jadi villain. Dia orang okey ni. Tikus pening. Dah lah letak 2023 lah. Dia nak postpone apa lagi? Fantastic Four. Olga Kurylenko is nothing lah kalau kau letak sebelah Helen Mirren dengan Lucy Liu. Macam lah, Olga Kurylenko tu model je lah daripada Rusia. Kau tu nak jadi pelakon tu je. Betul. And then kalau kau nak katakan pula macam Thor Ragnarok, Hela kan, Kate Blanchett. Aku actually agak tak puas hati sebab dia punya appearance nampak kejap, and then it's like macam macam ni lah kalau River Flash ada dalam The Flash. Macam tu lah. Hela dalam tu. Orang atau mitologi sukalah. Orang macam-macam aku macam okay good sebab kedai Kate Blanchett dia aku rasa okay. Tapi this one dia introduce terus jadi villain, and then lepas tu macam ada purpose. Aku nak ambil actress punya kuasa balik. Why? And so I would love to see lah on how they gonna explore Shazam. And di sini aku agak suka kalau Warner Brothers dapat beat Disney, because this is good bila ada competition macam ni, both of them gonna do their best in order to outbeat each other. Tak ada lagi lah apa ni kau tengok dalam Task Mistress ke reputation bodoh ke, tak ada lah. Cuma satu je lah aku kesian.
Warner Brothers still simpan Patty Jenkins. So aku tengoklah macam mana untuk dia nak buat apa Patty Jenkins tu jadi okey ke apa ke, pecat dia ke. Kan salah apa yang berlaku dalam Wonder Woman 84. So yeah, I will looking forward for it, for Warner Brothers punya future to be bright. Yeah. Okay. Hopefully. Sekejap Okay, so kita ada beberapa komen dari penonton di rumah. Komen pertama daripada Muhammad Hazim yang bertanya, aku nak tahu apakah power dua villain Calypso yang dilakonkan oleh Lucy Liu dengan Hespera yang dilakonkan oleh Helen Mirren dalam filem Shazam ini. So menurut screenrun.com, Hespera is the daughter of Atlas and will reportedly be the sister to Rachel Zegler's character, whose name and backstory remain unknown. Oh, nampaknya ada sister yang ketiga yang tidak dinamakan lagi. Hespera and her sister are described as having possibly ill intentions. Where their loyalties ultimately lie remain unclear. Hespera may not actually be a full-fledged villain, but rather someone who is undecided and plays both sides of the good versus evil debate. Wow, so dia macam trickster god lah. Much more better lah. Much more better kalau kau bagi Helen Mirren macam tu. If kalau dia play, dia boleh play both sides. So betul. So in Greek mythology, Atlas has 3 nymph daughters who are collectively known as Hesperides, aka the nymphs of the west, daughters of evening or Atlantides after their father, and were responsible for giving off light at sunset. Depending on the myth, the number of sisters range from anywhere between 3 to 7, with Hespera typically being included. Together, the sisters tended the garden and protected the golden apple tree. They didn't get up to much trouble outside of or adventure outside of that. So, besides being Atlas's daughter and one of the Hesperides, Hespera is known as the goddess of immortality and is relatively neutral on the scale of good and evil. So, watak ni memang watak made for film ya. Dia tak pernah wujud dalam DC Comics. I mean, Atlas became a hero dalam DC Comics, tapi anak-anak perempuan dia tak ada. So this is a new interpretation lah oleh writer-director ni. So, it's gonna be interesting lah. And kau dapat 2 pelakon yang bagus, so I can't wait man, I can't wait. Seterusnya Bad Weather 1246 bertanya, adakah DC fandom ini macam komik ataupun CinemaCon but for DC only? Yes. Terima kasih kepada COVID. So Comic Con dah 2 tahun in a row tak ada dekat San Diego. Jadi aku rasa one by one lah kita mula tengok Netflix pun buat dia punya con sendiri yang To Doom hari tu, and then sekarang DC pun dah 2 years in a row buat DC fandom, and then Disney pun diorang punya investor call lah, bulan depan diorang akan ada Disney Plus Day. So kerana Comic Con SDCC dah tak ada, San Diego Comic Con dah tak ada because of COVID, aku happy that all these other publishers ataupun studios start buat convention sendiri. Because bila diorang buat convention sendiri, diorang buat live stream pasal diorang cukup banyak duit. So kita kat Malaysia ni pun boleh tonton. Kalau sebelum ni SDCC, dia macam kau main game telefon tau. Kau macam diorang cakap ada apa? Nanti kau kena tunggu seminggu selepas habis SDCC baru ada orang edit video, upload, dan maybe kau dapat dengar apa terjadi di SDCC. So it's good lah. We are now in a new era where orang kat Malaysia pun boleh tengok trailer, boleh tengok apa yang berita terbaru, boleh tengok panel. So I'm happy for this development. And kalau lepas ni tak ada COVID pun, tolonglah jangan stop. Janganlah buat hanya untuk orang Amerika je boleh tengok. Biarlah orang seluruh dunia boleh tengok. Apakah pendapat korang tentang this new development in where IP owners are making their own Comic Con? Faris? Like you said lah, it's dawn of a new era lah. Say dawn of a new era. Macam Shazam. Especially when the world is pasal streaming and everything, you know, everything needs to be instant. So, you know, daripada kau nak lalu third party, kau first party go to second party. Second party is kita. Yes. First party is the source. Second party kita. Third party is orang tengah. You know, so first kau just cut the third party and go to second party lah. So the instant gratification makes people remember more. That means kalau aku ingatkan kau depan-depan, kau akan ingat semuanya daripada aku bagi tahu orang, you know, I go through someone else. So the fact that they bypass everything and just go straight to the fans,
That one is very good lah. Sampai like Big Sick lah. Orang-orang kita pun boleh dapat enjoy. That's it. Yeah, man. One, is DC fandom dan Tudung the future of conventions? Maksudnya everything is streaming online. Silakan. Bagi pendapat aku, dia sebab diorang dah buat dapat hasil dan diorang pun macam tak payah pergi mana-mana third party macam cakap Comic Con atau apa. Cuma bagi pendapat aku lah, I love them to continue like this, but I think event yang di mana ada physical punya event dan lepas tu am I still live? Yes, you are still live, cuma kau tak bergerak, but we can still hear your voice. Okay. Yeah. Okay, di mana benda-benda yang ada human touch, physical touch ataupun diorang nak represent something dekat a place where people can gather, still essential jugalah. But it will not be as big as Comic Con before because of diorang punya rancangan sendiri. Maybe macam bukan Comic Con, diorang sendiri yang buat hire tempat tu, lepas tu fans semua gather. Because maybe nak jumpa dengan artis, maybe kena depan kan. And then maybe buat interactive thing with the fan ke apa ke. That's the I'm thing sure Comic Con still akan ada, or like Omelette Con, XXCP, sorry, dekat Brazil, hosted by Omelette, pun akan ada. All these important cons still akan ada. New York Comic Con, London, semua will still be there. Correct. But I feel benda-benda penting macam kau drop trailer, kau drop panel ni, kau patut buat your own streaming online version. Kalau macam korang nak buat macam celebration ke fan screening ke lain cerita lah. Tapi kalau macam drop trailer pun nak drop kat Comic Con, macam lepas tu kita pula macam ni, kita kena tengok cerita rompak, lepas tu bila nak dapat cerita rompak kena take down. Ini pun nak take down apa? Orang ambil phone yang buruk gila je. Sila tutup phone anda, apa tahu ada satu pekimak macam ambil gambar kan. Macam lepas tu ada yang pada Russian lah, apalah aku macam. Dan lepas tu yang sedih je, kadang-kadang ada insiden yang mana pelakon pergi kata dia nak buat appearance dekat mana, Comic Con ke apa. Lepas tu tak dapat sebab ada orang ugut. Tu agak kesian tau. Tapi kalau korang buat online, tak ada halangan. Tunjuklah stream dia. Pergi kata yang pelakon tu kan. Dia bagus lah. Green screen je cakap, hello world, this is my new trailer. Simple. Cuma aku agak sedih lah sebab aku event manager kan. Aku harapkan ada jugalah benda-benda macam tu. Cuma aku kena up the game. The new normal will have people kena up their game. It's as simple as that. Betul. Aku nak nangis sekejap tapi ada setan suka. Tak payah. Okay, 3 komen terakhir untuk hari ini. Bad Weather berkatakan Wonder Woman tak masuk campur ke? Movie ni macam about the old gods, Greek gods. So far tak ada apa-apa cerita tentang Wonder Woman turun ke Atlanta untuk shooting. So aku tak sure Wonder Woman akan ada ke tak. Although it would be nice to see her crossover. Seterusnya daripada Hakim Yawan. Kalau aku nak tambah pasal Wonder Woman, I think tak logik dia masuk sebabkan Amazon dah isolate diri diorang tau. Walaupun dia ada kena dengan Zeus atau apa. From the Greek gods, Bila diorang dah isolate, time sekiranya dah isolate, masuk dia tak nak masuk campur pasal God. I think Hespera bila turun pun mungkin tak layan sangat Wonder Woman ke mak dia ke. Sebab dia dah anggap macam outcast. Ataupun kalau kau nak lagi dahsyat, DCU dah tak ada. So dia tak nak cerita pasal DCU dulu kan. Nak cerita Shazam dulu. Tapi tak boleh sebab dalam Shazam punya post credit scene ada Superman tapi tak nampak colour. So tak mungkin lah Henry Cavill kot, Superman dia punya universe lah. So we see how lah. Maybe Wonder Woman jalan sebelah je kot. Pakai DP jalan sebelah. Tak nampak muka juga. Tak nampak muka macam ni. Lepas tu Helen Mirren pandang macam apa tu? Lucy Lee pun Okay, comment second last, Hakim Ashraf. By the way, pelakon Mary, kakak angkat Billy Batson bertukar. Yes. Sekarang pelakon yang jadi Mary tu will also be the superhero version of Mary. Kerana dia sudah cukup balik untuk melakonkan watak Shazam dia. So, I really enjoy that. Aku suka pelakon tu. She's pretty cute. So, I can't wait to see her in action. Wait. Just nak clarify. Pelakon Mary tu adalah dia punya superhero version in Shazam lah. Which is the same person sebelum in Shazam tu. Dia berlakon sebagai Mary je. Lepas tu bila dia jadi Shazam, it was somebody in her late 20s. Tapi sekarang she will be Mary and she will be the Shazam version of Mary. I think that's a good decision though, because I thought they take the yang tua from Shazam tu, yang Shazam punya version tu jadi the Mary. So kalau dia ambil Mary juga, dia bagus lah. Mana boleh kau dah. One thing I can assure you, they will definitely make a joke macam, you look the same. Yang paling muda tu akan buat joke. Sama lah. Nanti identity nanti tak kantor je. I'm calling it now. Okay. Tapi aku nak claim juga macam Nick buat. Nak claim. Sorry.
Okay, komen terakhir untuk hari ini. Amin Azmi bertanya, tapi korang rasa Mr. Mind, ulat yang ada di penghujung movie Shazam tu akan ada tak? It's a very old dated punya karakter, dia punya super villain tu. Aku harap Shazam kalahkan dia dalam minit pertama of this film, and then kita continue dengan Helen Mirren dan Lucy Liu. Aku tak setujulah. Aku rasa Mr. Mind bila Shazam kau nak lawan ulat. Aku tak boleh bro, bukanlah ulat. Ulat tu mastermind. Dia akan jadi dia yang akan suruh yang botak tu. Tapi I don't think he will make a appearance in the Shazam tu because dia tak nak Ghost Walkers. Tapi maybe post credit scene kot. Tengah apa-apa lepas tu si siapa tu? Yang botak punya villain tu dengan tu. Okay, kita dah buat perancangan kita. Kita dah panggil God tu datang ke, dah umpan keluar dan kita ada opening. Sebab at least dah kena tangkap. Oh, dia orang dah lemah. Oh. Ni teori ni aku nak claim dulu ni. Okay. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV. Untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.